欢迎大家收看和收听这一期由 Manicos Marketing 为你冠名赞助的疯人馆。今天的这一期也非常特别，因为我邀请了一党的领袖，就是 PAS 的领袖，来一起聊马来政治跟伊斯兰政治。那么这一名领袖呢，可能雪兰莪的朋友对他不陌生，他的名字叫做 Dr. Halimah Ali。他之前呢是把生海峡，就是Selat Klang 的州议员3届，同时呢也是雪州之前的行政议员 Exco Selangor。那么他今天的另外一个身份呢是一党的国民团结局的主席这个身份是非常特别，就是谈谈一党如何看待国民团结的这一个课题。OK, selamat datang Dr. Halimah. Dr. Halimah Ali ke program Fong Renguan dan Doktor merupakan pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS. Okey, selamat datang Doktor. Apa khabar? Terima kasih jemput saya bersama-sama, Mr. Lam. Okey, kita terus kepada soalan. Soalan pertama, Ya. apakah peranan dan tanggungjawab sebagai pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional? Sebab bagi masyarakat Cina tu tak familiar sangat dengan Lajnah Perpaduan Nasional. Lajnah means bureau. Mhm. It's a bureau. One of the bureaus. We got a lot of bureaus dalam PAS ini, dan di antaranya ialah Lajnah Perpaduan Nasional. Basically, Lajnah Perpaduan Nasional is about bagaimana nak membinakan satu jambatan hubungan di antara PAS bersama dengan non-Muslim. Non-Malays, non-Muslim. Maknanya untuk menjagakan keharmonian antara kaum, which is that's why saya bawa perlembagaan ini. This is Lajnah ini, biro ini adalah untuk menterjemahkan apa yang telah diletak di dalam perlembagaan ini untuk dicapailah untuk matlamatnya. Dia punya contoh apa ya? Di bawah bab ketiga fasal 6 kurungan ke-9, memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam di negara ini tanpa because it's parti Islam, pasti parti Islam kan. So of course dia kata hak dan kepentingan umat Islam di negara ini tanpa mengabaikan tanggungjawab melaksanakan keadilan terhadap seluruh rakyat Malaysia dan tanggungjawab mewujudkan keharmonian antara kaum di dalam negara ini. So it's very specific. So kalau kita rujuk kepada dia punya apa ni, ceraian ketiga tadi pasal 6 ni tentang usaha-usaha PAS memupuk dan memperkuatkan ukhuwah Islamiah, that's among the Muslims, dan menyuburkan rasa perpaduan di kalangan rakyat bagi memelihara kehidupan politik dan masyarakat yang sihat dan berkebajikan. So it's not just politik, it's also juga berkebajikan, menjagakan kepentingan seluruh rakyat. So that is kita punya apalah Lajnah Perpaduan Jadi Nasional. apa bezanya Lajnah Perpaduan Nasional dengan Dewan Himpunan Penyokong PAS yang juga terdiri daripada China, China, India, dan ini adalah nampaknya dari segi hierarki dia dewan dan dia bukan Lajnah. Jadi apa bezanya? Adakah overlap? Okay, that's a very good question. Actually, this punya chronology, okay. Lajnah Perpaduan Nasional, as I said, is just one bureau daripada PAS, okay. Dan untuk membinakan satu hubungan itu, kita berkawan dengan non-Muslim, macam-macam bangsa daripada Perlis sampai ke Sabah. At the end of the day, kita dah cukup bilang sehingga mereka ini nak join PAS. So that's why kita wujud Dewan Himpunan Penyokong PAS. That is a product of this Lajnah, of this we call it in short form LPN, Lajnah Perpaduan Nasional. And for your information juga, yang biasanya kalau tengok PAS for All, logo PAS for All, itu juga dihasilkan oleh Lajnah ini, oleh this bureau. And daripada segi tugas. Okay, Dewan Himpunan Penyokong PAS, it's the non-Muslim wing of PAS. So it's macam Dewan Muslimat, which is the wanita wing. Pemuda, that is the pemuda wing. Kan? Maknanya Muslimat tak kacau lah pemuda kan. Dia buat pemuda punya kerja. Dewan Ulama, so masing-masing ada dia punya skop. Dewan Himpunan tadi, among non-Muslims. And okay, kenapa macam overlap pula Lajnah ni kan? Okay, so Dewan Himpunan ni dia sebab PAS ini kita yang apa ni, tema PAS for All is also Lajnah Perpaduan Nasional.
Tapi bila dah DHPP atau Dewan Himpunan Penokong PAS ini lahir, maka dialah memang bawa tu. Dan untuk pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai agama. Macam kita ni, awal jenah ini, it's lebih because dia dah ada kan, dia punya apa yang penyokong dan sebagainya, and whatever is religious is dia job. Okay. So macam kita ini, saya ni nak melatih dan mendidik, nak membawa orang PAS supaya lebih inklusif. Because tadi kita nak ni kan, nak jadi bridge tu kan. Okay, bila dia dah menyokong, dia akan jadi ahli dewan lah. Ahli Dewan Himpunan Pendukung. So this one is untuk apa? Memang PAS ni lebih kurang 1 juta ahli. Kita ada 32 million population of Malaysia. Okay, about 60% Muslim, tapi yang the rest are non-Muslim. So kita nak melatihkan ahli PAS ini supaya memang go to the ground. Bukan cakap saja, PAS for all memang untuk semua. Tapi bila sebut PAS for all, ada juga sekarang nampaknya PAS for all label atau slogan ini jarang digunakan. Nah, sekarang sudah ditukar pula jadi Demi Islam. Jadi nampaknya PAS for all dengan slogan ataupun dengan perjuangan Demi Islam tu nampak seolah-olah bertentangan. Jadi apakah pandangan Doktor mengenai PAS for all and Demi Islam? Okay, PAS for all ini it's a principle. Dan maknanya Muslims ke non-Muslims ke semua, pemuda ke Muslimat ke ulama, dia kena pakai semua. Because it's relevant and it's evergreen. Sebab Demi Islam means Islam kena faham. Sebab mungkin non-Muslim ramai yang tak faham. Kita ada fenomena Islamofobia, lagi takut dan sebagainya kan. As if Islam ni hanya semayang, hanya puasa, hanya pergi haji, baca Quran and then duduk kat masjid. That's all. Nothing about dunia. You don't know how to look after the dunia. Tak payah makan, tak payah bekerja, whatever. That is the concept yang dipisahkan. Misconception actually. Right? A misconception about Islam. Dan itu mungkin telah dipopularkan seolah-olah that is being ingrained in our society. Actually, apa yang PAS nak bawa Islam is a way of life. It's not just the ritual yang semayang-semayang apa. So bila pergi masjid, you ingat Tuhan. And then pergi tempat kerja, you ambil rasuah. That's not and then tipu-tipu. That's not what we want. And that's not the best for the people. Sebab itu bila you are there, sama ada dalam masjid, dalam surau ke, with the people ke, orang nampak ke orang tak nampak, that you are God conscious. Maknanya nothing is beyond God. Maknanya semuanya dinampak, dilihat dan walaupun orang lain tak tahu. Itu yang Islam yang dibawa oleh PAS. It's a way of life. Kenapa nampaknya bukan semua pemimpin PAS tapi setengah pemimpin PAS sering membangkitkan isu dunia akhirat, kena sembahyang kuat, seolah-olah mereka mementingkan dunia akhirat lebih daripada duniawi dengan dunia yang mereka ataupun mereka yang tengah hidup tidak nampaknya macamnya mati je lah. Cuma fikir pasal dunia akhirat, okey, kena sembahyang. Lepas tu apa yang sepatutnya kena cari sebab contohnya kena cari makan, kena bekerja, kena jaga keluarga tu nampaknya tidak dipentingkan, tidak dititik beratkan, dan satu sebahagian lagi terlalu menitik beratkan hukum-hukum syariah. Okey, kena apa tu orang kata terlalu fundamental, dan keadaan ataupun trend ini agak membimbangkan masyarakat bukan Melayu, khususnya Malaysia sebagai negara yang majmuk. Okey. Kenapa orang PAS selalu sebut actually dunia akhirat because of one doa, ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia. Hasanah means bagus. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa itu ialah bukan doa saja. You have to work for it.
Not just sitting down there apa nak minta aja kan. Okey, maknanya, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kebaikan di dunia. Cukup makan, cukup pakai, ada rumah, selamat, sihat, sejahtera dan sebagainya. Dunia first. And then dan akhirat, maknanya selepas mati pun nak cukup makan, cukup pakai, ada rumah, enjoy, best konok. Tak ada sakit, tak ada apa, dan jangan masuk neraka. So actually, PAS ini dia mendidik ahli dia dan semualah yang apakan Al-Quran tu kan, supaya bekerja untuk dunia dan akhirat, bukan akhirat saja. Tapi kenapa konsep ini ataupun persepsi ini terlalu kuat sehingga ramai melihat PAS ini okey ini Semua lebay parti aja, parti lebay. parti ustaz saja, parti Ha. Islam saja, parti mementingkan isu halal dan juga haram. Itu persepsi kenapa mungkin saya tak tahu, saya tak ada jawapan. Adakah sebab PAS kekurangan satu parti yang boleh membantu PAS untuk menerangkan kepada masyarakat bukan Melayu dengan menggunakan bahasa mereka yang mereka boleh faham. Adakah ini merupakan satu sebab ataupun PAS memang tidak reach out to the non Malay? Okey, let's be frank lah kan. Sejujurnya, bila kita buat postmortem, kita nak tengok, saya pun lajnah saya ni baru lepas retreat. And one of the things yang kita lihat, why is it only 1% of the non-Malays pilih PAS in PRU 14? Kenapa kan? And so kita lihat, that's one of our weakest points, to be frank. Orang PAS ni dia buat kerja. Tengok macam masa banjir, masa banjir everywhere. It's not just Terengganu dan sebagainya. The worst is Selangor lah kan. Masa tu lepas tu Pahang. You see, unit amal, sekarang dipanggil Jabatan Amal yang pakai baju merun tu, orang panggil semut merah, is everywhere. Everywhere. Termasuklah tempat orang asli ke, bahkan Cina, India pun dia tolong. Macam Seri Muda kan, yang teruk-teruk, termasuk Puchong ni, Bukit Lancung, semua pergi. And not only that, anjing dengan kucing pun, bukan saja manusia dia bantu untuk selamatkan, anjing dengan kucing pun. Orang kata biasanya orang Islam ni tak boleh apa dengan anjing kan. It's not that. That's the wrong concept. Kan? Nyawa tu dia akan selamatkan. Tapi memang itu tidak di broadcast. Kita buat kerja tapi tak pandai nak pasarkan, you know. Publicity wise memang PAS ni belum lulus lah. Belum lulus. We're still very weak with that. And macam YB PAS. Jadi Dewan Perhimpunan kena buat kerja lebih lah. That's one thing lah. And then our penerangan and all that lah kan. And as you said, the second point tadi, di mana dalam bahasa ibunda, okay kan. Okay. Dengan orang Melayu sendiri pun mungkin tidak not so good. So that's why kita hopefully ketua penerangan yang baru ni kita harap dia akan apalah catch up with that. Tentang bahasa ibunda. That's one of our problems jugalah mungkin kan. Okay, kita punya Dewan Himpunan is already 10 years plus, 11 years lah. And for your information, 2006, satu bulletin bahasa Cina, which I was the ketua editor. Oh, okay. And up to that time, we already demand for 150,000 from 5,000. So yang itu yang kita bawa seluruh negara. Actually, dia macam Harakah lah. It's a very simple tapi full coloured, and mostly pictures. And it's just explaining. We got captions like explaining what is this and what is that, you know. And juga tentang apa yang berlaku di Kelantan. You know, yang dibuat oleh Terengganu, Wakil Rakyat dan sebagainya, supaya, and especially for the Chinese, macam apa, okay, Kelantan 32 tahun sudah diperintah oleh PAS. You see, the biggest Buddha, duduk ke, baring ke, and then also reclining Buddha is in Kelantan. Betul.
ada tak kerajaan Kelantan buat apa-apa supaya you roboh lah, you apalah kan, what are you doing here? Because apa, Chinese only minority, I think the most is 5%, 3 to 5% only. But they can maintain their agama, budaya, termasuk the culture. I mean Chinese New Year pun dia orang buat juga. See, so that is apa, we walk the talk. Mana Pass for All ni, dia bukan tempat yang apa saja. Apa ni, non-Muslim yang majority. Tapi kalau nak kira, dia tak payah buat apa-apa kan? Sebab itulah masyarakat Ha. Cina memang selut Tok Guru Nik Aziz. Dia ni lihat towering Malay, towering Muslim. Jadi PAS memperjuangkan agama Islam dan hak Melayu Bumi Putra. Jadi kadang-kala sesetengah pemimpin PAS dilihat tidak eksklusif dalam kenyataan dan rangka kerja politik mereka. Jadi apakah pandangan Doktor melihat sesetengah pemimpin PAS yang kadang-kala dilihat kurang inklusif? Okay, that's why lah. In a basket, kadang-kadang kan dia depends on your education, dengan dia punya life, sama ada you bercampur dengan orang ke tidak, and all that. Okay, macam saya. Okay, I studied medicine in Australia, and I was in my class, 2 orang aja non-Chinese. So of course different dengan orang yang memang dia tak pernah bercampur. Especially kalau dia belajar kat pondok ke and all that kan. Of course it's going to be different. Tapi that doesn't mean PAS as a whole is not inclusive. Memang maybe it's seen not inclusive yet. And that's my task lah. Kita punya Lajnah Perpaduan to educate our people, especially our leaders, termasuk sampai akar umbi lah, grassroots leaders, supaya to take that proactive step. Ada juga setengah pihak khususnya masyarakat bukan Melayu juga bimbang bahawa PAS akan mengislamkan Malaysia dengan agenda yang lebih eksklusif. Contohnya menghadkan penjualan arak, menghentikan pembaharuan lesen 4 ekor seperti di Kedah, menghadkan waktu perniagaan dan lain-lain. Dan ini semua dilihat kaedah yang agak keras dan ada unsur paksaan, walaupun dalam ajaran Islam tak boleh ada unsur paksaan. Tetapi kalau dilihat measure-measure yang dibawa oleh kerajaan negeri PAS, nampaknya seolah-olah ke arah eksklusif. Walaupun pimpinan PAS seringkali menyuarakan bahawa PAS ini memang inklusif, tapi kalau dilihat gerak kerja PAS tu nampaknya ada percanggahan. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku? Ataupun ini cuma sesetengah pegawai yang membuatkan dasar tu ataupun melaksanakan tugas sahaja? So how can we understand the whole thing? Okay. That's why our if you ask different people, maybe they got different answers and all that according to the situation. So I go back to the perlembagaan, and that's where they're supposed to be referring ikut to lah. Ikut kan, because it's perlembagaan, it's the rules and all that kan. Dan tadi sebutkan pasal Islam. That's why you see, kita kena remind our leaders, you see, not just follow, okay, tukar menteri, tukar ketua, tukar presiden ke apa, and then everything bertukar. Tak boleh macam tu. Benda yang prinsip kena pegang. Tapi daripada segi tadi pemerintahan, different people, different places, dia akan dia punya pemerintahan. Maknanya macam apa ni kan, kita ada Eastern Coast, East Coast dengan West Coast. Dia punya is lain. Sabah, Sarawak, of course dia punya is also different. Keadaan dia different. Dia punya realities masa masyarakat dia, even the bangsa, the ethnic is all different kan. Okay, so that is up to the local leaders to see what is the best for the people.
Okay, tapi yang your basic question was, Hmm. adakah PAS nak paksakan semua Hmm. rakyat dia, sama ada Muslim ke non-Muslim ke, ikut Hmm. syariah law? That's your question Hmm. kan? Okay, dalam Al-Quran pun dah sebut kan? La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maknanya you nak masuk Islam, kita cakap pasal Islam tapi you tak nak, then that's your apalah, that's your right. We respect you. Okay, tentang pasal apa tadi? Adakah PAS ni kalau dia berkuasa, dia akan memaksakan semua Mengislamkan. orang menerimakan Hmm. Islam ni kan? Okay, not really. Pasal apa ni kan? Pasal arak, pasal arak Okay. Actually, arak ni kalau medically speaking pun, kalau you take doses yang apa, you can become irrational, it can spoil your liver and all that. Again, not only Islam, it's universal. Tapi let me tell you something. You see, this is also practiced in Kelantan, and I'm sure dekat Kedah pun kan. Then I was in Adun, di Selat Kelang, where Pulau Ketam is 99.999% Cina, kan, non-Muslim. You see, apa dia punya budaya? Whether it's Chinese New Year kan, non-Chinese New Year kan, they got dia orang minum arak, dia main mahjong kan, macam-macam dia buat. Okay, dia nak makan babi or whatever. Do I touch them? No. Okay. So it's not true that seolah-olah apa-apa ni habislah nak paksa orang semua apa. No. And also the Syariah law is only for the Muslims. Macam the sensitivity is, you see, okay, this was called Semenanjung Tanah Melayu. So the Melayu, when we talk about apa yang Melayu dan sebagainya kan, the Malays of course akan rasa start questioning, start korek-korek balik sejarah when dia punya core values are being disturbed, are being questioned. And especially bila media main peranan, masa tu saya YB lagi, kepala babi dicampak dekat masjid di Kampung Medan, I think. Kepala lembu dicampak di mana tu? Di depan kuil. And then Molotov dicampak di gereja Eran Asunta lah. Somewhere there. Because I went to see dia punya apa. Bila benda macam ni berlaku, it sets the emotions of the people. And we are flooded with half-cooked lah news kan. Not the whole story. The context macam mana and all that kan. Usually is all media punya play sehingga menyebabkan orang Cina marah. That one Hindu kan, sebab kepala lembu dicampak dekat apa, orang India marah, dan of course orang Islam marah. I think yang I'm very interested in is, and ini yang PAS tu, because it's inside the perlembagaan, menjaga keharmonian kaum tadi. You see, we have got differences. Kita negara majmuk, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, dan pelbagai agama. That's the differences. So what's the apa kita sebagai parti Islam ni? Kita nak semua orang Islam ke? No. That's your choice. Habis kita nak paksa semuanya budaya ni macam orang Melayu, pakai baju Melayu je ke? It's not. Okay, ini yang saya dengar sendiri daripada mulut Presiden PAS. Yang orang kata dia very hard, very conservative and all that. You know what he said? Dia kata, bahasa ni Islam membenarkan dan mengakui. Sebab dalam Al-Quran tadi, that's why you have to talk about Islam. Kalau you cakap pasal orang, then there may be changes and according to dia punya whims and fancy lah. According to punya mood, whatever kan. Islam dah bagi the provision. They are going to be different bangsa, budaya dan agama. And looks. And looks. Jadi,
Dia kata, kita tak boleh haramkan sekolah Cina. Kita tak boleh kata, orang Cina jangan cakap Cina. Atau orang India, jangan cakap Tamil. Tak boleh. This is his stand. Yang lain-lain kita nak tutup ke whatever. It's not. It's not. Because tak boleh ganggu. If that's your choice, kan? Tak nak apa semua, that's different. Tapi don't worry. Syariah law is only for Muslim. Macam inilah, apa kan? Orang Islam tak boleh makan babi kan? Kita tak boleh kata, you all tu pun tak boleh tau. Tak boleh. We don't say that. That's why you see what's happening in Kota Baru, in Kelantan kan? Ada tak orang makan babi? Ada tak orang jual babi? Dan still apa? Ada tak minum arak? They've got the freedom. So tak betul. Itu dia minority tau. Maknanya kalau dia orang tak mengundi PAS pun okay. You see? Tapi PAS ni tengok details. And that's what democracy. Siapa suara yang terbanyak kan? Tapi PAS tidak bertindak begitu. It's already more than 30 years. That's the track record. Okay, macam-macam kedai, I cannot sangat, tapi I think there is a reason why. And also juga yang pasal pasal judi Kedai judi jual 4 ekor. Okay, there's of course the pros and cons. Sebab saya sendiri sebagai medical doctors and do a lot of counselling benda tu kan. Baik arak ke, orang yang kena pukul oleh suami kan bila dia mabuk ke. And then yang yang kalah judi, duit tak ada. What happened? And then pinjam dengan Along lah. And then what happened? The whole family teruk. Okay, that is in general. So maybe they've got the reasons there and all that lah. I cannot 100% cakap. Tapi itu dia punya bukan maknanya dia nak paksakan yang di syariah law yang hududkan benda kepada non-Muslim. No, it's not that. Tadi doktor sebut pasal hudud tu akan sentuh pasal RUU 355. Jadi walaupun RUU 355 ini tidak bercanggah dengan perlembagaan, tapi ada juga sesetengah pihak bawa isu ni ke mahkamah. Jadi apakah pandangan doktor? Dan pada bulan September tahun lepas mengikut timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga agama Islam Ahmad Mazruk YB mengatakan bahawa kerajaan akan memperkenalkan 11 rang undang-undang syariah baru yang akan digubal, dan ini termasuk Akta Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam, dan ini amat mengkhawatirkan dan juga membimbangkan masyarakat bukan Melayu, dan saya rasa kegusaran ini adalah valid. So apakah pandangan doktor? Okay, saya dah tanya dia. Yang Timbalan Menteri ni kan. Okay. And actually daripada menteri sendiri kan. Okay, Timbalan Menteri dia bantu untuk apa je kan. Okay. That especially yang tu tadilah data tu tadi, okay. Is dipakai untuk wilayah saja. It doesn't cover the whole country whatever kan. Okay, satu. Yang keduanya, wilayah maksudnya wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan. Because itu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ya. Okay. Yang lain tak termasuk dalam tu. Yang keduanya tentang yang sekatan untuk agama lain tu kan? Okay. Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam. Okay. Kalau ikut dia punya pencerahan tu tadi is kepada orang Islam. Maknanya ada that's according to dia punya law tu lah ya. Kalau orang non-Muslim, because ada dah masuk dalam YouTube and whatever. I saw one tadi, one or two tadi kan. Di mana dia ni kan orang Islam, kan, adalah dia macam healing lah. Dia pegang-pegang and then dia sebutlah dia punya apa tu kan, macam doa. That itu yang disebut tu for the Muslims. If katakan dia buat kepada
non-Muslims ke, yang apa tak percaya dengan agama Hmm. whatever, dia tidak terpakai Mhm. because that is the Syariah law. Syariah law is only for Muslims. Only for Muslims. Hmm. So non-Muslims sebab it's not apa on you kan, sepatutnya tidak risau. Hmm. Dan especially yang apa tu tadi yang pasal alkohol ke, pasal benda yang lain Hmm. lah whatever kan, RUU 355 is also Hmm. only for Muslims. Kalau tengok when was the last time RUU 355 itu diapakan, dipinda. If you see the relevance, Hmm. okay, apa yang tidak naik sekarang ini? It's totally pelik sikit lah kalau you tengok kan. That's why it deters. What's the use of our hukuman? Kalau it doesn't deter orang yang nak buat tak elok. Tujuannya ialah supaya orang tu takutlah kan, nak main-main apa semua-semua kan. Especially macam family law dan sebagainya kan. Jadi nanti bapa suka hati dia. Ada anak dia bagi makan ke tak bagi makan pun dia tak peduli. Sama juga dengan dapat isteri dan sebagainya. They can do anything. So that one is only for the Muslims. And the non-Muslim shouldn't have any worries because it doesn't affect you. But the reality is, we do worry because of the trend that will going to be more conservative. Although we know and also we understand that RUU or any of the undang-undang syariah is only for the Muslim, but the reality is bimbang dan khawatir juga. Mungkin kepercayaan ataupun mungkin confidence lah, keyakinan terhadap PAS itu kurang lah. Saya rasa lah secara peribadi, kalau keyakinan itu tak ada, confident itu tak ada, walaupun you janji bulan matahari itu memang susah nak percaya. That's one of the thing that apa I've come to need is the trust deficit. Yeah. Because even though PAS ni sebenarnya when you talk about apa perjuangan kita kan, dia bukan saja political masa pilihan raya, you know. Okay, just apa bila nak pilihan raya baru nak jaga whatever apa semua kan. No, it's all throughout. You know why? Because kita ni PAS, dia bukan buat kerja kerana dapat projek. Dia bukan nak kerja sebab nak jadi PM. Tak perlu buat jadi benda-benda macam tu. Tapi we are working nak jaga kebajikan, nak jaga keselesaan, kesejahteraan termasuk rumah tangga. Okay? You see kalau apa, because majority are Muslims. If the Muslims tidak dijaga, dia mungkin akan apa kalau katakan dia bergaduh, kalau kata family-nya tidak settle, what happen to the children? And these children are going to become drug addicts. These children akan kacau-kacau. All the tauke-tauke buat apa kerja elok-elok, nanti dia akan ambil free of charge. You understand lah kan? Okay. Benda-benda macam tu. So that's why kita nak jaga ini for the benefit of all. Benefit of all. Yang pasal trust tu tadi kan, you have to try first. Okay, dulu dah cuba masa Jepun dulu, masa orang putih dulu, masa apa kan. Okay, even the communist punya ni pun, you see. Everyone can accept the rules even though we don't like it. Kalau Islam ni, dia tak boleh tipu-tipu. You talk about accountability, you talk about transparency, you talk about all this integrity. Orang PAS ini, kenapa we are drumming on that apa demi Islam? Kerana kita nak the PAS people ingat Tuhan Allah tu sentiasa melihat your progress, your good deeds, even though tak ada orang puji, you don't have project, you tak naik pangkat, you don't get itu dan ini, tapi is being assessed by God. And it's not only here. Kalau you buat jahat,
mungkin orang manusia seorang pun tak tahu. Tapi there you are going to face the consequences. Okay. Pasal apa tu tadi kan? Apa kan? Orang Cina, orang non-Muslim tu susah sikit nak apa tu, nak terima. Are you sure you're not going to treat us as third class? Kan? Are you sure you're going to give us that space? Kan? Maknanya that apa tu lah, as we are, you don't going to disturb our culture, benda semua-semua tu kan. Are you sure you're going to walk the talk? Mungkin that's apa itu soalan-soalan di kalangan orang Cina. That's why I said kita kena ni kepada perlembagaan. And perlembagaan PAS mengatakan the first apa hukum is Al-Quran. And dalam Al-Quran itulah di mana you are being assured, jaminan, guaranteed of your rights, of the kepelbagaian. That's why kepada kita, the differences is not an issue. It's not an issue. It's how we manage it. It's how kita yalah, synergize, make use of all our resources, dan juga the differences is actually is a rahmat kalau kita bijak. We don't have to apa? We don't have to agree on everything. Kan? Including agama. Because that is Allah punya apa? Punya kerja. And we have to accept that. Tapi nampaknya ada setengah pihak ingin menyatukan semua sekali dan dibawa menyatukan semua di bawah ajaran Islam dan di bawah nilai Islam, dan mungkin dalam pandangan mereka tu agama lain ataupun cara hidup ataupun budaya lain tidak begitu hebat kalau berbanding dengan Islam. Mungkin saya rasa. No, actually kan, Islam yang sebenar is a way of life. That is a secular Islam you're talking about. Okay, that's a secular Islam. The Islam that we're talking about is bagaimana nak berniaga. Bagaimana, this is economy. Dalam ekonomi, you see Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bila buat apa, buat bisnes, dia maju, dia dapat untung banyak. And people trust him. And ramai sahabat-sahabat was a jutawan. But they don't eat all lah. Dia bagi semua kepada orang. Bantu semua apa kan. Okay. And then juga pasal the social apa, system. The first ayat in Quran, bila yang diturunkan, is about ilmu. Iqra. Bacalah. Okay. You see, Islam is a way of life. It's a system. Jangan confuse dengan Muslims. Okay. Ada yang baik, ada yang nakal. Ada yang apa, bila tadi kata bacalah, tapi dia tak nak baca. Dia malas baca. Sama juga dengan yang apa, sepatutnya Islam kata jangan menipu. Tapi ada yang menipu kan, walaupun dia rupanya macam Muslim dan sebagainya. You see, and for your information kan, something very very apa juga sebelum saya lupa kan, yang Presiden PAS sebut, yang saya dengar sendirilah ni. Okay. One of the reasons apa yang PAS perjuangkan is supaya our state, our Malaysia ni, negara kita tidak menjadi ISIS, Daesh and extremist apa state. We don't want the Islam be extremist. That is PAS punya perjuangan. So it's not just apa tu, semua orang lain kafir, semua orang lain apa benda. No. There's the moderation apa in PAS yang mungkin orang tak faham. Because mungkin itulah, we are in our circle je kot kan. And you don't feel it, you don't taste it, you don't hear it often. You tak baca, you tak tengok pun the varieties of people dalam PAS tu. Mungkin adalah some black sheep and all that kan. Tapi the black sheep yang nampak, because semua white sheep, ada black sheep. Of course the black sheep yang nampak. Yang white sheep ni tak nampak. Okay, that is the thing yang kita kena apa sort out lah. Sebab you see, this is my apa
This is not my personal, just my personal but this my mission in life. You see, kita sekarang ni macam ni kan. We still questioning Islam, is it okay for me, or is it dia nanti dia masuk apa semua lah, habislah kita semua ni kan. Kan? Or what? And the Melayu pula, oh kalau macam ini kan Cina je makan, orang Melayu tak boleh makan. Nothing already. India pula, kalau Melayu dengan Cina dah makan, kita orang macam mana ni? Ke mana nak buat rumah tak ada, apa semua tak ada. Where are we going to be? Kan? And then ada yang Melayu yang nakal pula. Dia kata kalau you think apa Malaysia is not good, balik Tongsan. Balik Tongsan. Tu kan. I think is more than time. This got to stop. Kan? This got to stop. Maknanya for the future. Okay, sekarang ni kita ada apa, dia boleh makan, boleh minum, happy. Boleh lah kan. We are still apa, okay. What about 10 years time? 20 years time? If we're still questioning all this, okay, what happened to our country? Kita tengok negara-negara mungkin apa kan, negara dia kan mula-mula stable, prosperous and all that. Actually this is what the Islam yang PAS bawa ni. It's not just the sembahyang what. Kita nak happy, Chinese New Year kan? Happy. We want our people to be happy. We don't want just got lots of money but you're not happy. Kan mental stress and COVID, PKP, apa semua stress, and then dia bunuh diri. Kan? Okay. So happy and we want it to be prosperous. Actually this is teaching of Islam. Even though mungkin what you get, the perception that you get is seolah-olah orang Islam ni, Muslim ni malah tak pandai buat kira-kira, tak pandai ekonomi and all that, semua harap subsidi and all that. No, actually one of AJK PAS Ustaz dia ni jual apa tau, dia ni peniaga emas tau. So and the whole system, termasuk the education system, kita ni seolah-olah ni kita pisah sebab bila Cina dengan India dengan Melayu ni tak faham antara dia sama dia. So then we have a lot of suspicion. And that's why kita tak boleh integrate. And itu di antara yang apa yang kita dalam Lajnah ini nak buat lah. We want to have a lot of round table talks, dialogues, and then kita nak dengar. Macam what you're saying is very very for me. Eye opener for me. Walaupun dah banyak kali dengar, tapi we want to hear more. What else? What is the worst fears yang non-Muslim ada mengenai PAS? Mana there was something that we have to see lah, betul ke tak betul kan? Kalau betul kita perbaiki. Kalau tak betul, then we have to repair that image lah. Kan? We cannot let it sampai sampai merebak, until it becomes a real fear, a real phobia, sampai nanti macam what's going on in the West, dia jadi Islamophobia. Tas tu Islamodium, macam yang berlaku kat Christchurch, New Zealand kan. Dia betul-betul marah, dia phobia, mula-mula takut, last tu dia marah. Bila marah uncontrollable, they become it's right to kill, it's right to fight, which is not actually what is happening. Jadi adakah doktor menerima pandangan dan feedback bahawa masyarakat bukan Melayu akan membuat perbandingan antara PAS dan juga amanah, dan amanah dilihat lebih moderate, okey, dan PAS dilihat lebih konservatif. Jadi kalau persepsi ini timbul, bagaimana doktor untuk menerangkan situasi ini? Okay, of course, you see, bila macam dulu, we were in Barisan Alternatif. And then after 2008, bila kita Minang, contoh kat Selangor, Penang apa semua tu kan, DAP masuk. So becomes Pakatan Rakyat. And at that time, kita bersama-sama ni, kita diterima oleh semua bangsa, semua kaum. Okay, they got to get I was dekat ni Tong Chong dan sebagainya semua kan. Okay, so it's quite normal, it's quite logical. Kalau especially Chinese menerima
Parti Amanah Hmm. sebagai yang lebih apa, because dia in the same apa pakatan as DAP. Hmm. Because they're talking the same language, Hmm. the same tune, kan? Of course, kalau dia orang support, because right now Chinese apa mostly supporting DAP, of course lah, siapa-siapa kawan DAP, dia akan lihat all the bright sides. All the bright sides. And for your information, apa you said just now is exactly what Parti Amanah has been saying. Kan, yang sebab masa Tok Guru dulu, Tok Guru Nik Aziz dulu, okey lah pada semua. That's exactly what Parti Amanah is saying. Kan? As if lepas itu PAS ini dah lari lah, dia apa, dah different policy lah, different apa. So this is Actually, their narrative. yes. And it's not true because I was there. As I said, I was personally with Tok Guru Nik Aziz, and sekarang ni ada apa ni, dia punya ni is Dato' Ahmad Yaakob. Apa yang dibuat oleh Tok Guru tu semua dia buat. Termasuk kepada non-Muslim. Nothing change. And dia tidak become macam lebih apa, lebih ketat ke whatever. Nothing. Nothing. Because that's what Islam is saying. They follow the principles. Okey, kita alik kepada politik semasa, saya rasa mungkin dua soalan. Yang pertama, bagaimana PAS melihat politik Melayu pada masa sekarang, ataupun bagaimana doktor melihat bagaimana doktor melihat politik Melayu buat masa kini, sebab ada 3 parti utama, Parti Melayu, UMNO, PAS dan juga Bersatu dan Amanah lah. Okay, we discount Amanah. These 3 major Malay party. Dan nampaknya tidak dapat duduk satu meja, dan PAS cuba nak bawa Bersatu dengan UMNO duduk satu meja untuk bincang, tapi nampaknya UMNO ingin jadi taikor, nak dominasi, nak dominance. So, jadi apakah pendirian PAS masih berkawan dengan dua parti besar ni? Amanah dan juga UMNO. Oh, okay. PAS is looking at the big picture. You see, untuk PAS yang berlawan dengan UMNO, 60 years plus, 14 PRU memang berlawan dengan UMNO. Okay. Suddenly, boleh duduk sekali, it's not easy. Banyak cerita lama and all that, you know. Kan. Tetapi untuk melihatkan for the good of the people of Malaysia. Sebab bilanya parti-parti ini berpecah, baru 22 bulan dah tukar PM. You know? So nobody rakyat ni rasa tak stabil, termasuk ekonomi. If people don't know what to expect, Malaysia ni apa jadi, you know. So that's why ini dia punya apalah Presiden PAS menganggapkan kita kena lower our ego. Okay, we have to think of the people. Kan? Jangan ingat 60 tahun gaduh dengan UMNO dan apa kan, tak boleh ni. So itu apa, kenapa boleh berkawan dengan UMNO. Only berkawan tau. Because it's muafakat nasional, they don't sign apa the sangat-sangat lah, it's not under ROS or whatever kan. And then okay, what happened to apa Bersatu? Perikatan Nasional. You see, apa ni, according to dia ni, apa disebutkan oleh Presiden PAS, PAS masa Tun Mahathir letak jawatan, minta Dr. Mahathir continue. And then even ask Tun Mahathir, who is your candidate? Jadi kalau tak PAS kata, oh let me lah jadi PM. No. Bagi kepada apa? That's how apa kita respect others. Give what is due, you know, to other people, and nak jaga harmony ni. Nak jaga harmony for the people, for the Malaysian. Kan? And itu to cut it short, apa Tan Sri Muhyiddin lah. Dia apa kan? Because dia dah letak jawatan. Okay. And nobody ask, bukan PAS or whatever apa yang suruh letak jawatan. Okay, to ni is short.
Bersatu, dia dia tak ada grassroots. Mhm. Kan, dia tiba jadi apa, menteri, timbalan menteri Hmm. and all that lah, East Coast and all that. Okay, and it's not a stable situation. Mhm. So we just have to make apa the best of whatever we have. Mhm. Itu je. Okay, question, PAS nak join siapa? Hmm. We, Perikatan, muafakat. what we apa tu, this is according to Daniel lah, because Hmm. we don't know what is the Hmm. ending lah Hmm. kan. This is right now aja. Hmm. Okay. Okay, we still saying to apa, to Barisan Nasional. Hmm. Barisan Nasional is UMNO and MCA and MIC Hmm. and yang lain kan. And Perikatan, tiga je. Hmm. And Perikatan Nasional bersatu. Hmm. The main thing was because PAS nak UMNO dengan apa ni, bersamalah. You look at the rakyat lah, don't want it so apa politicizing everything, you know. Sit together and think about the people, especially with COVID So, and economy. so can I say that because of UMNO don't want to put down their ego, so it's difficult for PAS try to mediate this PAS not PAS UMNO and also Bersatu. Because dia kata bersatu itu khianat kan. Ah. It's from UMNO kan. Basically that's dia apalah. Tapi kita kata you have to look at the big picture lah kan. Give and take kan. Kena give and take. That's the ni. So we are actually kalau ikut perlembagaan ni kan, kita PAS boleh menerima mana-mana persatuan, mana-mana apa pertubuhan, badan-badan whatever yang tidak bertentangan dengan apa, dengan perlembagaan PAS itu je. Jadi It can be anybody. That's why dulu pernah apa dengan DAP, dengan PKR and all that. Yeah. Betul. Ini soalan terakhir saya. Jadi pada PRU yang akan datang, siapakah lawan atau musuh pertama bagi PAS? Adakah PKR ataupun DAP ataupun Amanah ataupun parti mana yang menjadi pada pandangan doktor lah secara peribadi musuh pertama PAS bagi PRU ke-15? Kalau peribadi, kalau peribadi kan. Peribadi, ya. Okay. Those apa, nama-nama tu bertukar. Dulu berlawan dengan UMNO dulu kan. Lepas tu masa semenyih whatever, kita pula bantu dia kan. Sebenarnya. Macam Tun Mahathir dulu apa PKR lawan dia kan. Because dia pecat Dato' Sri Anwar kan. And then masa PRU 14 dia berkawan pula. Until they can form dia jatuhkan BN and all that. In politics, there's no permanent friends, there's no permanent enemies. So right now, right now tu ialah bagi PAS tu DAP lah kan. Right now. So that's not my personal view tau. Okay. This is a party view. Yes, party view. Okay. And Sebab? Sebab actually yang Pakatan Rakyat bukan PAS nak keluar. I was the exco, remember? Yeah, Selangor yang exco. masa apa tu lah, masa that Kajang move. And actually masa itu, you see, kenapa 4 exco apa PAS daripada PAS itu stayed with the MB and the 6 ada 6 DAP and apa PKR, dia letak jawatan without apa tu telling us. Without telling us. So it's not true that PAS tarik diri whatever. No. Bukan. And then lepas tu barulah kita dengar all the stories semua kan. Actually kita tidak. We didn't apa ourselves from the Pakatan. It's not. It was because of that Kajang move. Kan. And also bukan kita nak ni pasal MB, no. Bukan kita apa berebut pasal MB. And also it's not kita we fighting for the choice. No. It wasn't. It was something bigger. Jadi sekarang PAS lihat DAP ni parti yang tidak hormat Islam ke ataupun DAP ini terlalu licik?
It's not rigid because of the principles. Hmm. Dulu dia kata masa dekat Penang kan. Okey. Dia kata nak jadi Umar Abdul Aziz yang akan jaga semua tu. No, basically it's about the principles. Principles of past yang dia tidak terima. And dia nak suruh. Dia nak suruh gugurkan Islam as dia punya as PAS punya perjuangan. Which is cannot because you are party Islam what. Kan? That is your core business. So you cannot say orang Cina don't use chopstick whatever. Itu lain. They really request for it or they just gurau-gurau saja. No. It's the big shots punya ni. Punya talk. It's Then not what's the rationale behind for them to make such a request or such a view? They want to get the Chinese votes lor. See? We can. You see, we accommodate the feelings, you know, whatever the needs of the Chinese and all that. Yes, tapi not compromising the core perjuangan. This is perlembagaan. That's why PAS exists, kan? And but it's not true yang Islam yang nak dibawa oleh PAS is going to encroach into your lives. It's not true. It's not true. Because you have to look at the track record. It's being done, kan? And then yang Kedah punya is mungkin is a very very optical lah, kan? I mean, you have to look at the big picture. Apa yang dibuat, apa jasa yang dibuat PAS yang mungkin orang tak tahu, which is more important, which is more valuable, which was not done before by the non-PAS, kan? Which was being dijanjikan tapi tak dibuat, kan? Once kita committed, we will do it. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Halimah Ali meluangkan masa untuk menerima wawancara Feng Ren Guan dan berkongsi pandangan dan pendapat mengenai isu-isu semasa, isu-isu mengenai PAS dan juga menjelaskan kekhawatiran masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam. Terima kasih banyak-banyak and Thank you. Sia-sia ni. And I have learned a lot from you. Thank I wish you. you all the best. Thank you. Take Same care. to you. 感谢你收看这一期的疯人馆访谈。那么文字报道记得留守精彩代码 www.jinjainews.com。谢谢你。